Bahagian A, soalan 1. Antara rajah berikut yang manakah mewakili lokus yang berbentuk garis lurus mencancang? Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita ingat balik lokus. Lokus ialah laluan titik bergerak yang memenuhi syarat tertentu. Itu adalah maksud lokus. Jika kita perhatikan pada gambar yang pertama ni, soalan jawapan A, kita dapati inilah bentuk sebuah kipas yang sedang berputar. Bila berputar, ia tidak akan menghasilkan garis lurus, tapi akan menghasilkan bentuk bulatan. Soalan B, ini adalah bandul. Bandul yang bergerak dan ia menghasilkan garis lurus yang mengufuk. Manakala C adalah pergerakan seekor katak yang sedang melompat. Dan ia sudah pastinya tidak akan menghasilkan suatu garis lurus. Dan akhirnya D adalah gambaran sebiji buah kelapa yang gugur daripada pokoknya. Yang ini akan menghasilkan garis lurus mencancang. Jadi jawapannya adalah D. Soalan 2. Antara berikut, yang manakah menunjukkan lokus satu titik bergerak yang sentiasa berjarak 3 cm dari titik X. Okey, kita dah pun faham kalau sekiranya disebut itu 3 cm dari titik X, ini adalah lokus jenis yang pertama. Lokus yang pertama ini bila daripada satu titik, lokus dia adalah membentuk satu bulatan. Dengan jarinya adalah 3 cm. Jadi sudah semestinya jawapannya adalah C. Soalan 3. Dalam rajah 1, JKL. Cuba kita perhatikan. JKL ialah segitiga sama sisi dengan O ialah pusat bulatan. Okay, O adalah pusat bulatan. M, N, P masing-masing adalah titik tengah bagi JL, JK dan KL. Okay, itu adalah pernyataan tentang rajah 1. Okay, lokus yang kita nak cari adalah yang pertama, X. Ialah suatu lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari O adalah sentiasa sama. Okay, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang pertama iaitu dari titik O. Kita perhatikan ini adalah titik O. Jadi kita dah bincangkan dah sebelum ini. Kalau daripada satu titik, lokusnya adalah satu bulatan. Okay, ini adalah lokus X. Seterusnya kita tengok Y. Ialah satu lokus bagi suatu titik yang sentiasa berjarak sama dari K dan L. K dan L ini bermaksud lokus yang kedua. Jenis yang kedua iaitu di antara dua titik. Di antara dua titik, lokus yang kita akan dapat adalah membahagi dua sama serenjang bagi di antara dua titik tersebut. Perhatikan di antara titik K dengan L. Ini K dan ini adalah L. Jadi di tengah-tengah pembahagi dua sama serenjang adalah JP. Ini adalah lokus Y. Seterusnya kita dikenal K menyatakan apakah titik persilangan bagi lokus X dan Y. Kita cuba perhatikan persilangan di antara X dengan Y adalah di sini dan juga di bawah ini. Iaitu kita ada dua titik iaitu R dan P. Sudah semestinya jawapannya adalah C. Soalan nombor 4. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Soalan ini menggunakan grid seperti ini.
PQRS. X dan Y ialah titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu. Okey, kita ada dua lokus iaitu X dan juga Y. Jadi mari kita perhatikan X. X sentiasa berjarak sama dari PQ dan PS. Kita cuba perhatikan. Ini adalah PQ dan ini adalah PS. Jika kita perhatikan, ini adalah jenis yang kelima, iaitu persilangan di antara dua garis. Persilangan di antara PQ dan juga PS akan menghasilkan lokus di tengah-tengah, iaitu pembahagi dua sama bagi sudut di antara dua garis ini. Jadi Y pula adalah, ini adalah lokus X. Okey, Y adalah lokus yang mana sentiasa berjarak 1 unit dari RS. Ini adalah jenis yang ketiga, iaitu daripada satu garis. So, sini RS, 1 unit bermaksud satu kotak. Dia akan selari dengan RS, kita akan dapat di sini. Ini kita namakan sebagai lokus Y. Antara titik A, B, C dan D, manakah persilangan lokus X dan Y? Kita perhatikan di sini adalah, ini adalah lokus bagi X, ini adalah lokus bagi Y. Jadi, sudah semestinya persilangannya di sini, iaitu sama dengan D. Soalan 5. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS bersisi 2 cm. Okay, PQRS bersisi 2 cm. X ialah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik S dan Q. Ini kita gariskan S dan Q bermaksud ini adalah lokus jenis yang kedua, iaitu di antara dua titik. Kita ada S dan juga kita ada Q. Jadi di antara dua titik ini, jadi lokusnya adalah di tengah-tengah, di tengah-tengah juga, iaitu PR. So ini adalah lokus X. Y pula adalah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari titik Q. Kita perhatikan di sini, titik Q disebut di situ bermaksud daripada satu titik. Ini adalah jenis yang pertama, bermaksud satu bulatan dengan jejari 2 cm. Jadi kita akan melukis dengan 2 cm setelah yang diberitahu bahawa segi empat sama ini adalah bersisi 2 cm. Jadi kita ambil jangka lukis kita, letakkan besi yang tajam itu dekat Q dan kita bukakan bukaan jangka lukis kita, letakkan pensel pada R dan kita buat satu bulatan. Okey. Kita dapati di sini, ini yang kita lukis ni, bulatan ini adalah merupakan lokus Y. Seperti biasa, soalan ini nakkan kita menyatakan di manakah persilangan di antara lokus X dan lokus Y. Jadi, antara titik berikut yang manakah persilangan bagi lokus X dan Y? Kita perhatikan, ini adalah X, ini adalah Y. So, persilangannya adalah pada hujung garis lokus X. Pada hujung lokus X, iaitu dekat P, pada R dan juga P. So, jawapannya adalah B, iaitu P dan R. Soalan 6. Dalam rajah 4, PQRS ialah sebuah segi empat sama bersisi 3.5 cm. Sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 1.5 cm dilukis dalam segi empat sama itu. X ialah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan sentiasa berjarak 1.5 dari O. Dari O bermaksud dari satu titik. Jika dari satu titik bermaksud ini jenis yang pertama, iaitu satu bulatan. Lokus yang kita akan dapat adalah satu bulatan
berpusat di O dengan jejari adalah 1.5. Jadi kita dah pun diberitahu bahawa bulatan yang di dalam ini adalah berpusat di O dan juga jejarinya adalah 1.5. Jadi 1.5. Jadi lokus yang kita dapat untuk X adalah bulatan ini. Seterusnya Y. Y adalah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari PS dan SR. Ini adalah di antara dua garis. PS di sini dan SR di sini. Bermaksud ini jenis yang kelima, iaitu dua garis yang bersilang. Bila bersilang bermaksud kita akan dapat persilangan pembahagi dua sudut di antara sudutnya, sudut di antara dua garis ini. So, sudah semestinya jawapannya adalah SQ. Dan kita perhatikan di sini, yang manakah di antara titik A, B, C dan D, yang manakah ialah titik persilangan bagi lokus X dan Y. Kita perhatikan di sini, mana yang bersilang, iaitu pada titik, ini adalah lokus Y, ini adalah lokus X. So, bersilang pada titik B. Soalan 7. Dalam Raja 5, PQRS ialah sebuah segi empat sama bersisi 8 cm. K, L, M dan N masing-masing ada titik tengah bagi PQ, QR, RS dan PS. KL, MN, KL, LM, MN dan KN masing-masing adalah lengkok bulatan berpusat Q, R, S dan P. Okey, yang pertama, X. Lokus X ialah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan sentiasa berjarak sama dari garis PS dan RS. Kita gariskan PS dan RS. Ini adalah dua garis. Jadi kita perhatikan mana ada PS. Okey, kita tengok di sini PS dan RS. Ini adalah jenis yang kelima, iaitu persilangan di antara dua garis. Bila persilangan di antara dua garis, kita akan membahagi dua sudut di antara dua garis tersebut, iaitu jawapannya adalah QS. Ini adalah lokus X. Kita tengok pula untuk Y. Y adalah lokus bagi suatu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 cm dari S. 4 cm dari titik S. Dari S bermaksud dari satu titik lah. Dari satu titik bermaksud ini adalah jenis lokus jenis yang pertama, iaitu suatu bulatan berpusat di S dengan jejarinya adalah 4 cm. So, dalam kes ini kita perhatikan ini adalah titik S. Dan kita dah pun diberitahu tadi bahawa panjang segi empat ini adalah 8. Bermaksud di sini adalah di tengah-tengah, titik tengah, jadi 4 cm. Jadi kita akan dapat lokus bagi Y adalah satu bulatan berpusat di S dengan jejarinya adalah 4 cm. So, ini adalah lokus Y. Jadi, soalannya adalah antara titik A, B, C dan D, yang manakah ialah titik persilangan bagi lokus X dan Y. Jadi kita perhatikan, ini adalah X, ini adalah Y. Jadi persilangannya adalah pada D.